Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita bertemu untuk kelas pendidikan Islam tahun 1, kalau di sekolah Ustaz tahun 1 Aisyah. Maka pada pagi ini kita akan belajar beberapa tajuk. Kita akan mulakan dengan tajuk daripada bidang Al-Quran. Okey, untuk murid-murid boleh ambil buku teks sekarang. Okey, Ustaz akan sharekan buku teks Ustaz. Okey. Untuk tajuk pada pagi ini, kita akan mulakan dengan tajuk Al-Quran. Okey. Tajuk dia apa? Bacaan huruf bertasydid. Bacaan huruf bertasydid. Okey. Perhatikan dan baca dengan betul. Perhatikan dan baca dengan betul. Okey, huruf bertasydid ataupun kita selalu sebut huruf yang bersabdu. Dalam Al-Quran ada dua kita selalu tekankan huruf ini, iaitu nun bersabdu dan mim bersabdu. Ataupun kita sebutkan dia adalah nun bertasydid dan juga mim bertasydid. Okey. Bagaimanakah kita nak baca murid-murid? Okey. Di sini dibagikan contoh. Cara bacaan dia adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan highlightkan yang pertama ni. Kita akan baca yang pertama ni. Okey. Inna, dua harakat. Lebih. Inna. Innahu. Bi anna. Innama. Minna. Walakinna. Selesai. Bagaimana dengan huruf mim pula? Mim bertanda tasydid. Wa amma, fa amma, summa, minna. Bagaimana kaedah bacaan dia? Okey, murid boleh lihat di bawah ni. Boleh lihat di bawah ni. Okey. Tengok kaedah dia. Inna, macam mana dia bunyi guys? Umpama seperti nun yang bertasydid ini ada, okey, nun bertanda sabdu. Kita bisa dengar sabdu ke tasydid, jangan dengar kan? Sabdu. Okey, umpama seperti nun bersabdu ini ada nun mati dan nun baris di atas. Kalau dia bersabdu, baris di atas. Kalau dia sabdu, sekarang ni kita lihat sabdu, kita jumpa sabdu di atas. Okey, ada juga sabdu yang kita akan jumpa adalah sabdu bertanda di hadapan. Contoh seperti ini. So highlightkan supaya kita nampak. Okey. Okey. Dia highlight habis. Cuba lihat di sini. Wa ummuhu hawiyah. Wa ummuhu hawiyah. Mim bersabdu ini kita baca seumpama bertemu dengan mim bertanda mati, fa'um, kemudian bertemu dengan huruf mim bertanda hadapan muhu. Begitulah kita baca dia. Mim bertanda sabdu ini, fa'ummuhu. Jadi seumpama ada dua huruf yang sama tapi bertanda yang berbeza. Begitu juga dengan summah. Betul, sin bertanda di hadapan bertemu dengan mim mati dan mim baris di hadapan ataupun baris di atas. Tengok, kalau bacaan dia summah, sin baris di hadapan bertemu dengan mim bertanda mati, kemudian mim bertanda berbaris di atas. Ini yang saya tekankan tadi, dibaca dengan dengung, dengan kadar dua harakat. Jangan baca lebih. Dibaca dengan
Dengung dengan kadar 2 harakat. Okey. Yang pertama bacaan dengung, yang kedua adalah bacaan panjangnya 2 harakat. Jangan panjang. Baca inna 2 harakat. Jangan panjang sangat. Inna. Tak. Kan? Tak ada tanda panjang, jangan baca. Tak ada tanda panjang yang mad jaiz ke mad wajib tadi, jangan panjangkan. Cukup sekadar kita baca panjang 2 harakat saja. Okey. Ini adalah mukadimah untuk tajuk bacaan huruf bertasydid. Okey. Ini yang akan datang Ustaz akan ajar ini pula. Lafaz jalalah. Okey, murid-murid. Saya harap adik-adik boleh lihat sekali lagi video ini untuk berulang-ulang supaya faham tentang huruf yang bertasydid atau huruf yang bersabdu. Okey. Kita lihat seterusnya. Ustaz nak kongsikan kepada adik-adik adalah ni. Kita ni. Yang masih tak faham. Okey, Ustaz akan tunjukkan. Bagaimana penerangan tadi? Contoh tadi, summa, Guna Ustaz punya ni. Okey, kita buat semula. Huruf sa. Okey, ini huruf sin dengan huruf mim. Kalau tu dia kat papan putih lagi cantik lah. Okey. Ni tadi hadapan. Atau ni sabdu. Sabdu mari di atas summah. Maka dia akan bertemu. Sebut cantik sikit lah. Okey. Macam mana keadaan atau pembacaan dia seperti ini. Bacaan mim bertanda sabdu diumpamakan huruf sin tadi yang berbaris di hadapan bertemu dengan huruf mim mati dan juga mim berbaris di hadapan. Macam ni. Ini situasinya. Okey. Macam mana bacaan mim? Bacaan mim ni. Macam mana bacaan mim ni? Bertanda sabdu. Apabila sin bertanda di hadapan, su bertemu dengan mim mati, kemudian diikuti dengan mim baris di atas. Ini. Ini saya kata. Umpama sabdu ini adalah jadi bertanda mati dan baris di atas ini duduk pada huruf mim yang satu lagi. Mim bertanda sabdu, berbaris di atas, diumpamakan seperti mim berganda dua. Mim jadi dua. Mim mati dan mim baris di atas. Lihat, kalau atas ni, kalau di atas mim sabdu ni ada baris di hadapan, maka mim yang kedua ini adalah baris di hadapan. Okey, selesai untuk ni. Pemahaman kepada murid-murid. Okey. Murid-murid juga Ustaz galakkan jika ada ke lapangan bolehlah buka buku aktiviti. Lama tak buka buku aktiviti kan. Okey, tajuk mana ke tajuk kita. Okey. Buku aktiviti buku surat 22. Adik-adik dah boleh buat ni. Berpandukan pada penerangan Ustaz tadi, adik-adik boleh buat buku surat 22. Tajuk dia bacaan huruf bertasydid. Bertasydid ni huruf sabdu lah. Baca dan padankan. Apa yang kita baca dan apa yang kita nak padankan. Lihat. Nombor 1, inna. Lihat, gariskan di manakah huruf ataupun kalimah yang bertanda sabdu, nun bertanda sabdu atas ni. Kemudian fa'inna. Mana satu? Yang mana satu? Sebelah kiri ni ada fa'inna. Sama dengan kalimah di sebelah sini. Nombor 3, in an-nama. An-nama mana satu? Mana an-nama sama? Mana sama?
Nombor 4, innahu. Mana tu yang sama? Innahu. Gariskan atau gariskan. Nombor 2, baca dan warnakan kalimah yang mengandungi nun sabdu. Nun sabdu baris di atas. Ka'annah. Ada tak? Ada tak nun sabdu baris di atas? Watakunu ada tak? Kalau tak ada, jangan pandai-pandai warna. Kalau ka'annah ada tak? Ada. Ada warnakan. Buat muka surat 22 saja, murid-murid. Okey, ini sebagai self learning, pembelajaran kendiri. Nanti kalau buka sekolah nanti, Ustaz akan tanda buku kamu nanti, insya-Allah. Okey. Kita teruskan kepada tajuk yang kedua pada pagi ini. Untuk murid-murid tahun 1 belajar berpandukan kepada video pembelajaran ini yang Ustaz akan buatkan di YouTube channel Ustaz Aizat Anwar ataupun Ustaz Abang. Murid-murid boleh lihat dan boleh tonton berkali-kali dalam masa seminggu ini tajuk-tajuk yang Ustaz akan sampaikan. Okey, sekarang kita pergi pada tajuk yang kedua. Okey. Murid-murid boleh lihat buku teks semula. Kita nak pergi kepada tajuk yang menarik yang kedua ini adalah tajuk adab. Ustaz tak sentuh soal tajuk jawi. Jawi kita masih lagi di bawah topik suku kata. Mungkin Ustaz akan ambil masa pada hari yang lain. Okey. Dah buku teks dah. Okey. Okay. Murid-murid boleh lihat pada buku teks. Okey, keluargaku sayang. Keluargaku sayang. Okey. Fahami dan amalkan. Keluargaku sayang. Fahami dan amalkan. Keluargaku harmoni. Utamakan orang tua. Okey, yang pertama apa dia? Okey. Ustaz nak padam ni. Okey. Keluargaku harmoni. Okey. Utamakan orang tua. Utamakan orang tua. Yang kedua, hormat menghormati. Yang kedua, hormat menghormati. Yang ketiga, menggunakan bahasa sopan. Dan keempat, saling menyayangi. Ini adalah konsep keluarga harmoni. Yang kelima, saling menziarahi. Ini atas saling menziarahi. Yang keenam, ucapkan salam apabila bertemu. Okey. Keluarga harmoni. Cuma adik-adik dalam situasi hari ini, iaitu situasi COVID-19 ini, kita tak dapatlah nak selalu saling menziarahi. Kerana kita mengikut kepada keadaan sekarang. Okey. Apakah yang kita boleh lakukan? Seperti inilah untuk kita mewujudkan keluarga yang harmoni, kita perlu lakukan, kita perlu amalkan, jadikan satu habit ataupun satu perkara yang biasa dalam kehidupan seharian kita dengan mengamalkan ke-6 ni. Ulang balik semula. Yang pertama, utamakan orang tua. Kita buat apa-apa, kalau ada sesuatu perkara yang berlaku seperti makan, seperti apa lagi yang melibatkan pelibatan orang tua, kita utamakan orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, hormat menghormati. Yang tua kita hormati, yang muda dikasihi. Menggunakan bahasa yang sopan. Jangan kita menggunakan bahasa yang tidak baik dengan memanggil dengan gelaran. Dia akan mengundangkan kemarahan kepada yang lain. Okey, saling menyayangi, tidak bergaduh, tidak bermusuh-musuhan.
Adik-beradik kena saling sayang menyayangi. Yang kelima, saling menziarahi. Okay, Ustaz dah terangkan tadi. Ucapkan salam apabila bertemu. Kita jumpa itu ucapkan salam. Kerana Rasulullah SAW apabila bertemu dengan para sahabat, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak memberikan salam, dan Nabi Muhammad juga adalah orang yang paling awal memberikan salam kepada para sahabat. Umpama seperti apa? Kalau Abu Bakar nak beri salam pada Nabi, Nabi beri salam dulu. Betapa ke depan dan cepatnya Nabi memberi salam. Kenapa? Memberi salam ni besar pahalanya. Kita lihat dalil di bawah. Okey, ini dalil dia. Okey. Okey, dia di bawah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala takun lahuma uffin ولا تنحوهما وقل لهما قولا كريما. Surah Al-Isra ayat 23. Apakah maksudnya? Dan janganlah kamu berkata kepada mereka, yakni ibu bapa, dan janganlah kamu menangking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jangan kita bagi mereka dengan kataan sebab berderhaka. Jaga bahasa, panggil perkataan yang sopan. Jika kita terkata ataupun terperasan, kita minta maaf. Kalau kita meninggikan suara, kita minta maaf seperti itu. Okey. Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Ini Ustaz nak terangkan ni. Kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Yang pertama, saling menyayangi. Yang kedua, merapatkan hubungan keluarga. Yang ketiga, kebahagiaan keluarga terjamin. Keempat, mendapat rahmat Allah. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, saling menyayangi. Yang kedua, merapatkan hubungan keluarga. Yang ketiga, kebahagiaan keluarga terjamin. Yang keempat, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah akibat mengamalkan adab terhadap keluarga? Mengamalkan adab terhadap keluarga. Pertama, hilang kasih sayang antara kami. Yang kedua, melambangkan peribadi yang buruk. Yang ketiga, merenggangkan hubungan keluarga. Yang keempat, dimurkai oleh Allah. Yang pertama, hilang kasih sayang antara kami. Bila kita dah mengamalkan adab, kita bermusuh-musuhan, kita telah hilangkan kasih sayang, nikmat kasih sayang antara kita. Kita tidak ada rasa cinta, kita tidak ada rasa kasih. Elakkanlah pergaduhan dan perbalahan di dalam keluarga. Yang kedua, melambangkan peribadi yang buruk. Bila kita jadi orang yang suka memutuskan persaudaraan, kita adalah orang yang buruk, akhlak yang buruk, suka mencari gaduh. Kerana Islam itu menghendaki kepada kita sebagai seorang Muslim untuk mencari titik perdamaian, bukan mencari permusuhan. Yang ketiga, merenggangkan hubungan keluarga. Nauzubillah min zalik. Jangan kita mewujudkan suasana yang tidak baik dalam keluarga. Air yang dicincang tak akan putus. Kita kena saling bermaafan sekiranya berlakunya perselisihan faham dalam keluarga. Dan yang keempat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kita tak nak bila keluarga kita dalam keadaan yang tidak baik, tidak harmoni, Allah menarik nikmat rahmat dalam keluarga itu berserta dengan keberkatan, mawaddah kasih sayang, mawaddah muhabbah, rasa cinta, dan Allah murka kepada keluarga kita. Allahu akbar. Jangan kita
dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ulang balik yang atas tadi, kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga, saling menyayangi, merapatkan hubungan, kebahagiaan keluarga terjamin, mendapat rahmat Allah juga. Antara kepentingan dengan akibat ni saling saling berkait. Kepentingan adalah benda yang positif, benda yang baik, manakala akibat benda yang tidak baik, kita perlu jauhkan adik-adik. Okey. Dan ini antara kita punya tajuk berkaitan dengan keluarga untuk pagi ini. Adik-adik boleh lihat dan juga boleh juga membuat latihan dalam buku aktiviti. Okey, buku aktiviti ya. Okey. Ni. Buku surat 132, buku aktiviti. Kalau ada buku aktiviti kat rumah tu, alhamdulillah. Kalau tak ada tu Allah. Ni buku aktiviti ni. Warna pink. Kalau di sekolah tu, setiap kali ustaz masuk kelas mesti tanya, "Ustaz, buku aktiviti warna apa?" Dah kita belajar berapa minggu. Buku aktiviti warna pink. Ni buku aktiviti ni. Okey. Tahun 1 warna pink. Okey. Buku surat apa? 132. Tajuk keluargaku sayang. Okey. Lengkapkan. Okay, Ustaz tolong adik-adik yang tak pandai bahasa Jawi tak apa. Ustaz terangkan. Yang penting tengok video ni. Tengok video ni, tonton dekat link yang Ustaz akan bagi di kelas kamu. Kemudian kamu boleh tonton berapa banyak kali kamu nak tonton dalam masa seminggu. Yang penting kamu buat latihan yang Ustaz minta ni. Lagi satu apa? Kamu boleh tonton video dalam Ustaz punya channel YouTube Ustaz Abam ataupun Aizat Anwar. Okey. Kita lengkapkan. Yang nombor 1 ni apa? Lengkapkan. Kalau Ustaz Wasil petikan ni dan beserta yang kosong ni dan beserta yang jawapan di atas ni. Keluarga ialah keluarga ialah kosong yang mempunyai pertalian kosong dengan kosong. Okey, ada 3 tempat kosong. Kamu kena masukkan jawapan dalam petak kosong ini. Okey, yang pertama, tengok nak pandang Ustaz. Yang pertama ni kita. Jawapan yang pertama kita. Bukan jawapan yang kotak pertama ni. Tak. Ni pilihan jawapan ni. Yang awal ni kita. Yang tengah ni orang. Yang hujungnya persaudaraan. Anda tahu kan apa makna ataupun apakah perkataan ni? Boleh tulis dalam petak kosong ni. Yang kedua, tandakan raih pada jawapan yang betul. Keluarga saya. Yang pertama ni ibu. Ibu ni keluarga kita tak? Sama lah kalau dia kata dalam keluarga kita panggil umi ke, panggil mama ke, panggil apa lagi. Itu ibu lah tu. Yang kedua nenek. Yang ketiga ayah. Yang keempat jiran. Yang kelima adik. Yang keenam kawan. Yang ketujuh abang. Okey. Seterusnya muka surat 133. Ni adik-adik kena gariskan. Yang mana satu menunjukkan kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga. Apa Ustaz kata tadi? Kepentingan benda yang baik. Gariskan kepada gambar yang menunjukkan situasi yang baik. Yang kedua ni bawah ni, akibat mengabaikan adab terhadap keluarga. Ni Ustaz kata apa tadi? Kalau akibat ni, benda yang buruk, benda yang kamu perlu jauhkan. Gariskan kepada gambar yang menunjukkan situasi yang tidak baik. Okey, Ustaz terangkan yang pertama ni. Gambar yang pertama ni merapatkan satu rahim. Gambar yang kedua hubungan semakin renggang. Gambar ketiga hilang kasih sayang. Gambar yang keempat kebahagiaan keluarga terjamin. Adik-adik gariskan. Yang atas ni kepentingan ni benda yang baik. Yang kedua ni akibat benda yang tidak baik. Okey, boleh buat. Ini yang terakhir ni. Okey, yang terakhir ni adik-adik kena buat secara macam ni. Okey, yang terakhir tadi pilih dan tulis nombor 4, 134. Okey. Melihat kepada gambar nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik-adik kena masukkan
Apakah penyataan yang betul? Okay, lihat Ustaz, tunjuk yang nombor 1 ni. Yang pertama ni. Maafkan saya ibu. Maafkan saya ibu. Yang kedua, Assalamualaikum nenek. Assalamualaikum nenek. Yang ketiga, saya sayang adik. Dan keempat, terima kasih ayah. Yang kelima, boleh saya tolong? Yang keenam, jemput minum. Yang keenam, jemput minum. Okey. Saya dah terangkan apakah kalimah ataupun pernyataan ini kamu kena masukkan dalam petak ini mengikut anak panah yang ditunjukkan kepada gambar yang ada. Okey. Ini adik-adik boleh buat di rumah dalam masa seminggu. InsyaAllah tak faham, tengok balik video yang Ustaz tunjukkan ini, video pembelajaran ini berkali-kali. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih untuk yang mengikuti kelas ataupun pembelajaran Maya bersama dengan Ustaz. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.